Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita kembali kepada ayat-ayat surah Al-Baqarah yang kita nak memahami maknanya dan mentadabbur isi kandungannya. Iaitulah pada hari ini kita sambung pada muka surat 33 daripada juzuk yang kedua, surah Al-Baqarah, pada ayat yang ke-211. Surah Al-Baqarah ayat 211. Daripada juzuk yang kedua, muka surat 33. Boleh dah kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pemilik alam semesta, penguasa sekalian makhluk yang tercipta. Dialah Allah yang maha agung, yang maha perkasa, satu-satunya Tuhan yang wujud dan satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disujud. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda yang mulia, para sahabat yang suci, para sahabatnya yang mulia, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dapat kita hari ini sambung lagi nyawa kita. Allah bagi lagi masa yang kita tak tahu bila masa kita ada banyak mana. Yang kita tahu kalau Allah Ta'ala dah bagi tu cukup-cukup, tak boleh nak tambah, tak boleh nak kurang. Alhamdulillah juga Allah Ta'ala bagi dalam masa yang Allah Ta'ala berikan itu, dia bagi pula hidayah kepada kita, dapat kita kenal agama Allah, agama yang benar, dapat kita kenal petunjuk yang Allah Ta'ala wahyukan melalui Nabi-Nya, dapat kita baca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dapat kita perhatikan makna-maknanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, sehingga dapat pula kita dengan panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah kita hidup berlandaskan syariat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sedar dalam masa yang sama kekurangan kita tu banyak, nafsu kita, kealpaan kita, kenakalan kita, kelalaian kita tu banyak dalam mentaati dan hidup berlandaskan syariat. Semua tu adalah kekurangan yang ada pada kita, kerana Allah Ta'ala ciptakan kita untuk diuji dan kita ni lemah. Justru kita minta sebanyak-banyak pertolongan dan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca pada pagi ini melengkapkan lagi kenikmatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Walaupun kita tahu ramai lagi di luar sana
adanya majlis-majlis masing-masing, pengisian ilmu masing-masing. Tapi alhamdulillah, kita Allah Ta'ala bagi qadar yang kita ada lah nikmat ni. Nikmat kita baca Quran dan kita faham Quran pada qadar yang Allah bagi kepada kita. Inilah usaha kita yang kita mampu. Moga-moga Allah tambahkan lagi nikmat ini pada kita. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala wahyukan Sal Bani Israel. Sal Bani Israel ni, sal ni daripada perkataan soal. Soal tu tanya. Sal Bani, tanyalah Bani Israel. Tanyalah Bani Israel pasal apa? Kam atainahum, berapa banyak kami kurniakan kepada mereka. Min ayatim bayyinah, daripada ayat-ayat keterangan. Berapa banyak yang kami bagi kepada Bani Israel daripada bukti-bukti bahawa Allah ni Tuhan yang benar, bahawa Nabi Musa ni adalah utusan Allah. Allah ni dia nak suruh kita kenal dia je, nak suruh mengesakan dia, tu je. Bila kita datang dalam hidup kita ni, tolonglah kenal Allah Ta'ala, tolonglah sembah Allah Ta'ala. Dia nak yang tu je daripada kita. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak nak dia bagi rezeki kepada Allah. Allah pun tak nak dia bagi makan kepada Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah ni dia yang bagi rezeki. Dia tak nak rezeki daripada kita sebab dialah yang memberikan rezeki. Dia tak nak pertolongan kita sebab dialah yang maha berkuasa dan memiliki segala sesuatu. Allah ni dia nak daripada kita benda simple je. Bila dia cipta kita, kita kenallah dia sebagai Tuhan kita. Kemudian kita abdikanlah diri kita kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu selain daripada dia, baik dari kalangan manusia, jin, malaikat, haiwan, batu, pokok, matahari, bulan, bintang, dan segala-galanya selain daripada Allah bukanlah tandingannya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu je Allah Ta'ala nak daripada kita. Tapi kerana sifat manusia ni degil, sifat manusia ni degil, bila terima banyak bukti pun dia masih lagi tidak nak beriman kepada Allah. Hak ni hak paling kita bimbang. Dan kita sendiri pun dalam keimanan kita ada juga buah degil kita tu. Mujurnya degil tu tidak pada keimanan lah. Beriman dah kepada Allah, tapi dalam buat hak Tuhan suruh tu ada lagi buah kita degil tu. Tuhan suruh jaga solat, kita pun ada, alhamdulillah jaga tu lah. Tuhan suruh mengaji Quran, ada hari kita sempat, ada hari tak sempat. Tuhan suruh zakat, Tuhan suruh infak, Tuhan suruh buat baik, Tuhan suruh. Kalau kita kata letak pada perintah Allah ni, kita pun malu nak mengaku hamba yang taat. Pasal banyak juga buah degil kita tu. Nah, Allah Ta'ala nak kata, kalau nak kepada bukti betapa Allah ni Tuhan yang maha agung dan Tuhan yang maha berkuasa, sal Bani Israel. Kamu pergi tanyalah Bani Israel. Kam atainahum min ayatim bayyinah. Berapa banyak kami tunjukkan kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Ayatin bayyinah, ayat-ayat, bukti-bukti bayyinah yang nyata, yang memberi keterangan. Gapo yang Allah Ta'ala tak bagi pada Bani Israel? Macam-macam. Pada Nabi Musa alaihi salam sendiri, Nabi Musa sendiri, tangannya bercahaya, jadi bukti. Tongkat Nabi Musa jadi bukti. Lempar jadi ular, pegang balik jadi tongkat.
Kemudian pukul laut terbelah dua. Bukan kata terbelah biasa-biasa, falaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Terbelah laut tu sampai ke tahap kiri kanannya air meninggi seperti gunung. Laut Merah ni dalam, nak boleh lalu Laut Merah ni. Bila terbelah tu sebelah kanan alik ni, air tu Allah Ta'ala tahan setinggi gunung. Macam kita duduk tepi empangan tapi tak ada dinding empangan tu macam mana? Siapa yang boleh tahan begitu dengan kekuasaan dia? Belah kiri pun lagu tu juga, sehingga ada laluan di tengah-tengah. Siapa yang boleh buat sehingga mereka selamat daripada tentera Fir'aun? Allah. Sampai ke sana Allah Ta'ala tunjuk lagi, dia dalam keadaan cari-cari kesesatan tu, nak air tak ada. Nabi Musa pukul lagi batu dengan tongkat, keluar pula air daripada batu. Cukup 12 mata air untuk setiap kabilah dia. Kemudian Allah Ta'ala hantar pula awan yang memayungi mereka waktu tengah panas, tengah-tengah sesak dalam kelaparan, minta dengan Allah Ta'ala. Allah turunkan pula hidangan dari langit, manna wassalwa, bagi pula kepada mereka. Banyak sangat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah bagi kepada Nabi Musa alaihi salam. Sehingga bila berlawan dengan Fir'aun, kering pula air sungai Nil. Minta pula kepada Allah biar air sungai Nil mengalir balik, mengalir pula air sungai Nil. Semua tu Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Bani Israel bahawa adanya kekuasaan, the ultimate super power, yang menjadi punca kuasa kepada segala kejadian alam semesta. Dan punca kuasa tu tidak ada yang berhak dan tidak ada yang layak memilikinya melainkan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Dialah punca kuasa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Itulah punca kuasa yang Allah Ta'ala nak suruh kita hari ni tunduk kepadanya. That's all. Kamu kenal Allah? Kenal. Tuhan pencipta segala yang wujud. Baik, tunduklah kepadanya. Abdikan diri kepada dia. Hak dia suruh, buat. Hak dia larang, tinggal. Cari redha dia. Usaha cari redha dia. Kedegilan yang ada pada kita, tinggalkan. Hawa nafsu yang ada pada kita, sampingkan. Syahwat yang ada, abaikan. Tujulah Allah. Pergilah cari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang berlaku kepada Bani Israel dengan segala nikmat yang Allah bagi kepada mereka dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kemudian dari nikmat-nikmat kehidupan, akhir sekali mereka tukar nikmat itu dengan kekufuran. Allah Ta'ala kata, wa man yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, iaitu dia tukar dengan apa? Tukar dengan kekufuran. Nikmat yang Allah bagi, dia balas dengan kekufuran. Bahasa peribahasa kita, diberi madu, dibalas tuba. Nah, diberi madu, dibalas tuba. Diberi susu ke diberi madu? Madu ke susu? Peribahasa madu. Bapa balas dengan tuba. Tuba tu ke apa? Sejenis racun. Orang panggil tuba ikan. Ikan ni orang tuba ikan. Dia letak racun ikan. Racun ikan ni saya tak pernah tengok. Cikgu pernah tengok tuba. Saya pernah tengok orang nuba ikan. Ada. Warna dia putih, hitam.
Dia coklat-coklat. Sebab ada orang kata tuba ni dia macam susu. Saya tak tahu. Jadi orang beri madu, dia balas macam susu tapi rupa-rupanya tuba. Tapi tak tahu, wallahu ta'ala alam. Mungkin cikgu lebih arif lah. Tapi nak sebutnya, orang bagi benda baik, kita balas dengan benda buruk. Apa kalau benda tu berlaku pada manusia, pun kita rasa tak patut dah tiba-tiba berlaku pada Allah Ta'ala. Wa man yubaddil ni'matallah, dia tukar nikmat Allah. Nikmat macam mana? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut kepada orang Quraisy, alam tara ilal ladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran? Orang yang tukar nikmat Allah, Allah bagi nikmat kepada dia, tapi balasan dia ialah kekufuran. Lagi Allah bagi nikmat, kita ni patut bila dapat nikmat bersyukur. Dia bila dapat nikmat dia kufur. Allahu Akbar. Dia tukar. Nikmat yang dapat balas dia kufur. Allah bagi nyawa, Allah bagi harta, Allah bagi sihat. Apa balasan dia kepada Allah? Tak ada. Dia kufur malah. Dia tak percaya kepada Allah. Dia lawan perintah Allah. Dia tak dengar apa yang Allah Ta'ala suruh. Dia langgar apa yang Allah Ta'ala larang. Ini orang panggil orang yang tukar nikmat dengan kufur. Kata Allah apa dia? Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu. Siapa yang tukar nikmat Allah setelah datang kepadanya nikmat itu atau keterangan itu, fa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha keras azab seksanya. Maha keras azab seksanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala, walaupun orang tu tukar nikmat yang dia bagi dengan kufur, sebagai satu sifat kasih atau pemurah yang ada pada Allah. Yang kedua, sebagai sebagai satu ujian dan juga istidraj untuk mereka. Allah Ta'ala sebut, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Allah Ta'ala ni zuyyina. Zuyyina ni daripada perkataan zina. Zina ni perhiasan. Zina. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak itu perhiasan. Zinatun ni perhiasan. Zuyyina diberikan perhiasan atau diperindahkan. Untuk siapa? Lilladzina kafarul hayatud dunya. Diberikan keindahan, dijadikan perhiasan bagi orang-orang kafir. Apa dia? Al-hayatad dunya. Kehidupan dunia untuk mereka. Allah Ta'ala dia bagi pada orang kafir. Jangan hairan, sebab memang Allah Ta'ala kata. Siapa yang hari ni kata tak acilah orang kafir tu dia dapat nikmat besar, tak acilah orang kafir tu dia dapat harta kekayaan dunia, tak acilah dan tak acilah, jawapan dia memang Allah Ta'ala yang nak bagi. Dan sesiapa yang Allah Ta'ala bagi kepadanya kekayaan, janganlah dia berasa hairan dan sombong dengannya. Kerana apa yang dia kecap dari kehidupan dunia itu sama dengan apa yang Allah bagi kepada orang kafir. Tak ada nilainya di sisi Allah. Tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pasal yang Allah Ta'ala bagi pada dia tu dengan orang kafir sama je. Ada seorang baru ni dia mengadu kepada saya. Dia kata dia ni adik-beradik memang senang Ustaz. Senang, orang senang. Tapi Alhamdulillah lah bila dia senang ni, dia ni boleh rasa tak pernah susah. Habis grad universiti tu, ayah dia beli kereta Mercedes dah ke dia. Kerja di company ayah dia lah duduk. Ada 200 hingga 300 orang staff ayah dia. Patut ayah dia pula buat rumah kepada adik-beradik, bukan buat rumah. Dia suruh duduk dalam rumah dia. Besar rumah, buat rumah dia, semua adik-beradik duduk sekali situ belakang. Tapi yang dia rasa pas dia belajar agama ni, dia rasa cenderung kepada agama. Tapi dia ada, mak ayah dia tak minat pada agama. Kalau dia mari belajar agama pun, mak ayah dia tak suka. Dia orang Islam, beriman. Jadi dia pun rasa sedih lah. Dia kata dia rasa sedih. Ayah dia duduk ulang-ulang. Dia kata tu kan, dia kata ayah dia senang kan jadi anak orang kaya. Dia kata seolah-olah ayah dia kata mu ni tak pernah susah, jangan derhaka kepada aku sebab aku dah bui belaka dah kepada kamu. Ayah dia suruh ikut je apa ayah kata. Lepas tu bila anak dia adalah muka dia nakal juga, dia kata dia ni. Tapi bila ayah dia rakyat gitu, dia pun sedih lah. Tadi dia tanya soalan, apakah saya ni dikira anak derhaka kalau saya lawan kehendak dia dalam bab tu? Dia kata kalau kita mencari redha Allah, insya-Allah apa yang kita buat tu bukan satu derhaka. Malah kita ikhtiar, kita doa pula pada Allah. Bila kita dekatkan diri kepada Allah, jangan kita lupa untuk doakan mak ayah kita biar dapat hidayah yang sama. Sebab apa yang dia dapat selama ni bukan satu benda istimewa lagi. Apa dia? Sebab dia dapat harta kekayaan yang mana orang kafir pun Allah bagi. Sebaliknya nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala bagi hanya kepada yang terpilih ni ialah nikmat hidayah, iman, petunjuk. Allah Ta'ala bagi. Jangan hairan kalau kita tengok kekayaan orang kafir, jangan hairan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu tertipu dengan apa yang ada pada orang kafir dalam negeri kamu. Mata'un qalilun, dia dapat nikmat yang sikit saja. Thumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Pada masa tu ada keuntungan dia, kekayaan dia tak dapat tolong dia. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dia kata tak boleh dah, harta aku tak boleh tolong aku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaan aku pun, kesultanan aku pun hilang daripada aku. Sehingga disebut Khalifah Harun Ar-Rashid, bila dia sakit nak meninggal, dia suruh orang bawa dia ke kubur untuk dia lebih rasa bahawa dia lebih hampir kepada kubur berbanding harta dunianya. Dia suruh orang bawa dia dalam sakit dia tu pergi ke kubur. Sakit dia menanti kematian, dia tengok kubur dan dia rasa jauhnya istana dia. Lalu di saat itu dia kata, baca ayat ni, ma aghna anni maliyah. Bila dia tengok di kubur, dia kata apa? Harta aku tak boleh tolong aku dalam ni. Halaka anni sultaniyah. Bila tengok kubur, dia kata kekuasaan aku pun dah hilang dah dalam ni. Istana dia jauh ni kubur ni. Gitu sampai peringkat. Yang paling harta kita paling utama ialah kenikmatan mengenal Allah Ta'ala dan kenikmatan untuk beramal. Semua ni, kalau Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata bila dia pergi ke kubur, yatba'ul mayyita thalath. Pergilah ke kubur, keluarga dia ikut dia pergi ke kubur, harta dia pun ikut dia pergi ke kubur, dan satu lagi amalan dia pun ikut pergi ke kubur. Fayarji'ul ithnan,
maka dua daripadanya balik semula. Harta balik ke tempat dia, anak pinak balik ke tempat dia, dan yang tinggal masa tu hak teman kita hanyalah amalan-amalan kita. Kita sedar benda tu, tapi degil kita pun ada lagi. Sedar. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita apabila kita sampai di alam sana. Semoga Allah Ta'ala menutup kekurangan kita dengan rahmat Allah Ta'ala yang maha luas. Kita dambakan, kita inginkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Bahkan tak cukup dengan Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada orang kafir, Allah bagi pula keadaan orang Islam yang lebih rendah kedudukannya. By majority, orang kafir lagi kaya daripada orang Islam. Kita tengok pak kita, sebahagian daripada harta kekayaan dunia hari ni duduk pada orang kafir. Dia punya tengok senarai bilioner orang terkaya dunia, tengok nama-nama semua orang kafir. Elon Musk, Bezos, tahu? Nama apa dia? Jeff Bezos, Amazon punya tu. Lepas tu yang India pula tu, Adani. Apa dia? Nama apa saya pun tak ingat nama. Orang kaya harta tu, punya harta kekayaan bukan lagi bilion, triliun, apa, ratus. Allahu Akbar. Orang kaya. Sebaliknya orang Islam yang beriman selama duduk tunduk kepada Allah, kata Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha kaya, penguasa alam semesta. Tiba-tiba orang taat kepada dia, Allah, fakir, miskin, susah. Sehingga orang kafir ni dia hina pula orang beriman. Ni ayat ni kata, Allah Ta'ala bagi mereka perhiasan dunia, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka memandang hina pula orang yang beriman. Oh, dia tengok orang beriman dengan pandangan yang hina. Ni Allah Ta'ala kata, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa akan berada lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat. Tak apalah di dunia ni kedudukan kita rendah. Semoga harapan kita lah, kita pun tak tahulah macam mana, tapi semoga Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya meletakkan kedudukan kita lebih tinggi daripada orang-orang yang atas dunia ni kita tengok lebih senang daripada kita. Lebih tinggi dari sudut mana? Keimanan yang ada. Keimanan yang ada. Ada orang dalam dunia ni tidak memiliki apa-apa. Tak ada apa-apa. Tapi di akhirat nanti dia adalah orang yang kedudukannya paling kaya. Di mana Bilal bin Rabah, kedudukan dia dengan kita, Allahu Akbar. Di mana kedudukan Khabbab ibnul Arat, golongan hamba yang tak ada harta, tetapi nak banding dengan kita ni jauh beza. Dia nak pergi perang jalan kaki, kita nak pergi kedai pun naik kereta. Dia nak pergi perang jalan kaki, kita bukan nak pergi perang, nak pergi kedai naik kereta. Nak pergi masjid naik kereta. Dia nak pergi masjid jalan kaki, gelap malam kita ada belakang, cerah ada, semua ada. Allahu Akbar. Tapi Allah Ta'ala kata, kesudahan Allah Ta'ala sebut, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan rezekikan kepada siapa yang dia kehendaki tanpa hisab. Jadi dalam bab ni Allah Ta'ala suruh pada kita ni memandang. Sekali lagi, pandanglah Allah. Walaupun kita senang ataupun kita susah, jangan pandang kekayaan kita, jangan juga pandang kefakiran kita.
Tapi pandanglah Allah, Tuhan yang maha memberi rezeki. Kalau kaya, syukurilah kekayaan, pujilah Allah. Kalau miskin, sabarlah, pujilah Allah. Kerana Allah dia bagi rezeki kepada orang yang beriman nanti di akhirat lebih daripada apa yang dapat di dunia nanti, di dunia ini. Sebab tu dalam bab ni Nabi SAW menggalakkan kita ni jangan terikat dengan harta. Sebaliknya infak. Sebut mulut tu boleh Sekali-kali dengan ustaz pun kadang-kadang bila orang mari minta, belak dulu duit kita ni, nak bagi ke tak nak bagi. Mulut boleh kata gitu belaka. Saya lah orang lain saya tak tahu. Tapi nak sebutnya beginilah kita senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi ajar kepada kita jangan terikat diri kita ni, jangan terikat dengan harta. Nabi kata, Ibna Adam, anfiq alaik. Wahai anak Adam, infaklah atas dirimu. Dalam ayat, dalam hadis yang lain, dalam riwayat At-Tabrani, Nabi kata kepada Bilal, anfiq Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlalan. Wahai Bilal, tidak kaya ni Nabi kata, anfiq ya Bilal, bagilah harta, infaklah Bilal. Jangan kamu takut dari kefakiran dari Tuhan yang memiliki arasy yang tinggi. Dan Allah Ta'ala juga janji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu infak Allah Ta'ala akan ganti. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut ada malaikat pula turun setiap pagi, setiap hari. Pagi, ada juga sebut petang riwayat lain. Dia kan doa dua malaikat. Satu malaikat doa, ya Allah, gantilah orang yang memberikan infak itu dengan kurniakanlah ganti kepada orang yang infak, dan berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan harta. Dalam hadis yang lain Nabi SAW kata, anak Adam ni akan kata, hartaku. Dia sebut ni hartaku, ni hartaku, ni harta dah kilo. Kata Nabi SAW, hartamu ni sebenarnya tidak lain melainkan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, dan apa yang kamu sedekah. 3 benda hakmu. Duitmu ni ada 3. Tamu mengguna untuk infak, untuk makan. Yang kedua mengguna untuk pakai. Tak kira lah pakai dah disebut dalam mana. Yang ketiga, duitmu infak. 3 ni je. Sama ada mau makan, mau pakai, mau infak. Tapi yang kamu makan habis dengan gitu je. Hak makan kali tukar. Lepas makan, proses gedung masuk kilang, keluar produk, tak ada orang nak pakai pun produk tu. Apa dia? Najis. Hak pakai fa ablaita, hak lama-lama pakai lusuh. Lepas habis lusuh buang. Tu je. Beli kereta mahal, rosak. Beli baju mahal, buruk. Beli selipar mahal, lusuh. Nak gimana berlaku? Beli sopa mahal, sama lusuh. Beli selipar mahal, lama sikit lah, lambat sikit lah, tapi dua-duanya lusuh. Nak gimana? Rumah besar-besar, akhir sekali tengok kiri kanan, tak ada lah. Banyak mana rumah besar tak ada orang duduk. Bila dah tak ada, habis lah. Bukan orang lain pun kita tengok. Nak tunjuk betul tapi nak sebut begitulah. Kita sendiri berkali balik kampung. Saya balik kampung, Allah banyak rumah tak duduk. Saya kita Mamaluri tu, rumah tu banyak rumah tak duduk. Kita ni kat nak menyewa ni, sampai pekat nak cari rumah sewa tak jumpa. Tak ada. Kalau kawan-kawan kita nak cari rumah sewa pun Allah kena bayar mahal. Kita pun tengok orang tak duduk rumah dia, apa ada rumah banyak-banyak. Beli tapi tak duduk. Sewa pun tidak. Tapi duduk begitu. Dia tak tahu kau nanti esok-esok nanti Tuhan tanya, rumah tu kedoyak, aku ni bapa ada di dunia. Nak duduk kata fa'ablaita. Musibah harta tu gitu.
Satu lagi kategori yang ketiga, satu, wa ma tasaddaqta, hakmu sedekah, hak tulah fa amdaita, hak kekal, kamu akan jumpa dengan dia akhirat nanti. Ini semua hadis-hadis yang mana Nabi SAW bagi tahu supaya kita tak terikat dengan kehidupan harta dunia. Sebaliknya kita fokus diri kita ni menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, supaya kita tidaklah terlalu sampai lepas daripada ni buang habis atau. Dalam masa yang sama, Allah Nabi ni ayat tadi puji orang yang kaya yang mampu bersedekah. Sehingga dalam hadis juga memberi galakan kepada orang yang mampu bagi infak harta zakat. Dan benda ni tak berlaku sekiranya dia tak ada harta. Jadi satu sudut yang lain, bila dia ada kekayaan, ini nikmat tambahan yang digunakan untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. So tidaklah kekayaan itu dicela pada kaya semata-mata, tetapi kekayaan itu tercela apabila menjadikan pemiliknya lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya dia kaya tapi dia taat kepada Allah, kemudian menginfakkan hartanya pada jalan Allah, maka orang ini layaknya dicemburui seperti mana para sahabat yang miskin cemburu kepada sahabat-sahabat yang kaya, lalu mengadu kepada Nabi SAW. Mereka kata, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur." Ya Rasulullah, orang kaya telah mendahului kami dan meninggalkan kami dengan pahala-pahala mereka yang banyak. Kami dapat sikit, dia dapat banyak. Pasal apa? Kami salat, dia salat, kami puasa, dia puasa, tapi dalam bab infak kami tak mampu, dia infak banyak. Maknanya satu sudut yang lain, kekayaan ni bukanlah tercela pada sifat kaya tu semata-mata. Jadi yang tercela apa dia? Kekayaan yang menyebabkan kekufuran, kekayaan yang menyebabkan orang tu berpaling dari Allah. Sebaliknya, kalau kekayaan yang mendatangkan kenikmatan, ketaatan, dan dia infak pula hartanya pada jalan Allah, dia adalah lubuk-lubuk pahala yang Allah rezekikan kepada kita untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya di dalam dunia. Bagi orang yang kaya, carilah pahala dengan kekayaannya. Bagi orang ada ilmu, carilah pahala dengan ilmu yang Allah bagi. Bagi orang yang ada kekuatan, carilah pahala dengan kekuatannya. Time tetap sama. Kekuasaan, kemampuan untuk beramal, Allah bagi beza-beza. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang seterusnya, kana nasu ummatan wahidah. Kana nas adalah manusia dulu. Kana ni merujuk kepada dulu. Dulu, kana, dahulu manusia ni ummatan wahidah, satu umat. Dulu manusia ni satu umat. Satu umat maksud apa satu umat? Semuanya beriman. Tak ada kekufuran, tak ada. Bila ni? Dulu ni, bila ni dulu ni? Bila ni dulu ni? Disebut dalam tafsir, Ibnu Jarir menceritakan, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana dulu ni baina Nuhin wa Adam. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Nabi Adam ni agama apa? Agama menyembah Allah, Islam lah bahasa kita. Anak Nabi Adam pun menyembah Allah. Cucu Nabi Adam pun menyembah Allah. Cicit Nabi Adam pun menyembah Allah. Lepas tu ciak Nabi Adam, cicit ciak Nabi Adam pun lepas tu mana Allah. Lepas cium apa dia pula? Lepas cium cuik apa tak ingat lah. Generasi demi generasi, dulu ni, sejak daripada Allah cipta Nabi Adam, tak ada orang kafir, semuanya beriman kepada Allah. Dulu, once upon a time, dulu, satu ketika dahulu. Kana nasu ummatan wahidah. Dulu tu sampai bila dulu tu? Sampailah zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh ni, sebelum Nabi Nuh diutus ni, selama 10 kurun. 10 kurun
Disebut oleh Ibn Abbas 10 kurun mereka duduk dalam agama yang satu. Setelah 10 kurun lalu mereka pun berselisih. Selisih. Mulalah ada orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fab'atsallahu an-nabiyyin. Setelah manusia berselisih ni, maka Allah Taala pun hantarlah rasul. Siapa rasul pertama? Nabi Nuh. Nabi Nuh lah rasul pertama yang diutuskan untuk mengajak manusia kembali kepada Allah setelah mereka tersesat. Adapun Nabi Adam alaihissalam tidak ada lagi istilah sesat zaman tu. Selama 10 kurun kana nasu ummatan wahidah. Dulu manusia ni satu umat yang tidak ada perselisihan, tidak ada kekufuran selama 10 kurun. Tiba-tiba manusia pun lepas daripada tu berselisih, lalu Allah Ta'ala hantar Rasul. Rasul ni datang tujuannya apa? Faba'athallahu an-nabiyyin. Allah pun hantarlah nabi-nabi. Mubasyirin, bagi berita gembira. Wa munzirin, bagi berita peringatan ancaman keras. Faba'athallahu wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Allah turunkan bersama mereka tu kitab yang datang membawa kebenaran. Tujuan apa? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Supaya manusia ni dengan wahyu yang Allah Ta'ala turun menjadi pemutus hukum antara manusia pada apa yang mereka perselisihkan. Ni wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Tidaklah mereka berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata kerana dengki antara mereka sendiri. Bila datang kitab, selisih lagi. Apa yang tu selisih lagi selepas datang kitab? Allah Ta'ala kata, tak ada yang berselisih selepas datangnya kitab melainkan sebab nyakit hati, dengki. Patutnya kalau dia ni hati bersih, datang kitab, terima. Tapi Allah Ta'ala kata, kerana dengki ni ada juga setelah datang kitab, tak nak. Takkan aku salah, dia betul, tak boleh, aku tak boleh terima, aku salah, dia betul, tak boleh. Ada orang dengki macam tu. Takkanlah dia ni lebih hina kedudukan daripada aku, jadi orang betul, aku mulia, tiba-tiba jadi salah, dia tak boleh terima. Dengki. Dan kalau kita merujuk kepada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, inilah hak paling besar sekali. Dia ada kitab tapi dia tak ada guna. Muslimin dan muslimat, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biidnik. Lalu Allah membagilah hidayah kepada orang yang beriman pada apa yang mereka perselisihkan, hidayah kepada kebenaran dengan izin Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. InsyaAllah esok kita detailkan sikit apa bentuk hidayah daripada perselisihan antara Yahudi dan Nasrani. Kemudian tiba-tiba muncul Islam sebagai kebenaran. Macam mana bentuk hidayah itu? InsyaAllah kita sambung besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah dan istiqamahkan kita atas nikmat iman dan Islam ini, dan Allah Ta'ala matikan kita dalam kenikmatan iman. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya, ya. Masa tak kata ni kan, masa timbul perselisihan semasa Nabi Nuh, ketika tu kan ada banjir, maknanya segala semua orang yang kafir tu kan dia dah mati kan? Jadi tinggal atas kapal kita kan yang beriman. Ya. Jadi situlah selepas tu ada lagi perselisihan. Ya. Zaman Nabi Nuh, lepas daripada Nabi Nuh ada tu,
dia kalau kita tengok kepada perselisihan yang berlaku semasa zaman Nabi Nuh sebelum banjir itu dah berlaku dah perselisihan. Selepas banjir kalau kira semua beriman dah balik tinggal orang beriman lah. Tapi setelah daripada tu ada pula kekufuran, Allah hantar pula Rasul yang lain mengembalikan. Kemudian bila kembali tak semua kembali, dibinasakan kaum yang kufur, tinggal yang beriman. Sambung lagi generasi, binasa pula yang kufur, tinggal yang beriman. Sambung lagi. Kalau kira by default Allah Ta'ala ni dah selamatkan dunia ni banyak kali dah. Kalau Allah Ta'ala tak binasakan orang kufur, hak lah ni, hak kita tengok ni akan berganda-ganda lagi orang kafir. Tapi Allah Ta'ala ni setiap umat dulu kafir, dia akan tapis dulu. Yang kufur, binasa, tinggal beriman. Mari pula Nabi lain, kufur, binasa, tinggal beriman. Bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh banjir. Nabi lain, no, Nabi Lut tenggelam masuk dalam bumi. Tinggal Nabi Nuh dengan pengikut dia. Kaum Ad lagu tu juga, kaum Samud lagu tu juga, kaum-kaum lain semua lagu tu. Kalau kira mati dah orang panggil keturunan generasi tu, hak kafir mati. Keturunan mati, keturunan tu mati. Sampailah hak beriman ya. Keturunan, kalau siapa dia boleh kira keturunan dia sampai susu galur Nabi Adam jumpa, hanya orang beriman yang boleh buat gitu. Mana keturunan hak beriman ni dia boleh disapa. Pasal hak kufur tu binasa. Melainkan umat ni. Umat ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi kepada Nabi Muhammad satu, kau bagi jaminan bahawa Allah tidak akan menimpakan azab seperti mana umat-umat terdahulu. Tapi dalam masa yang sama tu lah orang kafir dia lagi dia rasa dia lah begini. Tapi dia lupa bahawa walaupun dia tidak dibinasakan di dunia, tapi itu bukan maksud Allah tidak akan membinasakannya di akhirat. Okay? Wallahu ta'ala alam.